بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kembali kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi SAW dan penjelasannya yang kita ambil daripada kitab, iaitu Arba'in An-Nawawiyah fi Mab'anil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau yang lebih dikenali dengan nama Arba'in atau Arba'un An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya 45 tahun, yang memuatkan hadis-hadis atau wasiat-wasiat Nabi SAW yang merupakan pokok-pokok Islam yang terdiri daripada 42 hadis. InsyaAllah kita berada pada hadis yang ke-29, dan pada majlis sebelum ini kita telah mengambil faedah daripada bahagian awal mukadimah hadis ini, iaitu dengan datangnya persoalan yang diajukan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab soalan tersebut dan memberikan gambaran bahawa jawapan Nabi SAW itu yang merupakan amal yang disoal adalah merupakan perkara yang mudah bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya, dan menjadi payah dan susah serta sulit bagi sesiapa yang disulitkan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW mendatangkan pula beberapa ibadah yang agung sebagai tambahan terhadap ibadah yang wajib kita tunaikan sebagai seorang Muslim. Dan ini adalah faedah tambahan yang diberikan oleh Nabi SAW terhadap soalan yang diajukan, soalan yang sangat bagus, sehingga Nabi SAW menyebutkan, laqad sa'alta an azim, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar, satu perkara yang sangat agung. Kemudian Nabi SAW memberikan faedah tambahan, dan sungguh ini merupakan suatu perkara yang sangat besar manfaatnya, iaitu Nabi SAW pula yang bertanya dalam bentuk untuk memberi jawapan. Maknanya Nabi SAW sendiri yang bertanya dan Nabi SAW sendiri yang memberi jawapan. Ini di antara salah satu kaedah teknik, teknik of asking question yang berkesan. Sebagaimana soalan-soalan itu banyak bentuk pertanyaannya. Ada soalan ditanya, ada soalan yang bertanya, yang bertanya dan ditanya. Ada soalan yang diajukan, kemudian diberikan jawapan. Dan soalan yang paling menakjubkan adalah soalan iaitu berbentuk orang yang bertanya, kemudian orang yang menjawab, kemudian orang yang bertanya membenarkan, sebagaimana hadis Jibril alaihissalam. Dan sungguh daripada ayat-ayat Quran dan hadis kita boleh klasifikasikan bentuk-bentuk soalan itu dalam berbagai jenis ataupun bentuk atau pendekatan soalan. Kalau kita belajar tentang ilmu
teknik bertanya soalan ni ada banyak bentuk. Contoh, dinamakan open-ended question. Ya, soalan yang terbuka. Jadi jawapannya luas. Terserah pada yang menjawab. Yang keduanya adalah focus question, iaitu focus-ended question. Daripada perkara yang luas, dizoomkan kepada perkara yang khusus. Contoh, boleh terangkan nama anda tak? Cerita tentang kisah anda. Ini luas, open. Kalau fokus, boleh terangkan tak tentang diri anda ya ketika anda belajar di universiti. Itu kan fokus, tak meluas. Soalan berbentuk ketiga adalah kita bertanya tentang close-ended question, iaitu dapat jawapan terus. Seperti mana hadis yang sebelum ini, hadis yang ke-22, iaitu seorang sahabat Nabi SAW bertanya pada Nabi SAW, tanya tentang apa? Iaitu dia menjelaskan perihal diri dia berbuat amal-amal. Kemudian dia tanya pada Nabi SAW, adakah aku akan masuk syurga? Soalannya adalah close question, terus dapat jawapan daripada Nabi SAW. Dia qal, na'am, ya, masuk syurga. Dan soalan yang keempat adalah soalan yang diajukan pada seorang, tapi soalan ini berbentuk celaan, dilarang, soalan yang tak bagus, bad question. There is no benefit behind it. Apa dia? Iaitu soalan irrelevant question, soalan yang tak relevan, yang tak patut ditanya, tak ada faedah. Ini dalam bentuk kita mengajukan soalan kepada seseorang. Ya, dan daripada 4 bentuk soalan tadi, ada soalan-soalan yang soalan yang bernas, soalan yang datang manfaat yang sangat besar, seperti soalan yang diajukan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik, itu sebagai intro terhadap bentuk-bentuk soalan. Kalau didetailkan, banyak lagi cabang-cabang yang keluar daripada soalan-soalan yang diajukan kepada seseorang. Baik, dalam kes ini, pada tahapan awal, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya soalan. Setelah Nabi SAW memberikan jawapan, Nabi SAW memberikan faedah tambahan dalam bentuk soal balik. Tapi soal balik itu tak memerlukan jawapan, kerana Nabi SAW akan memberikan jawapan. Ini kaedah yang sungguh bagus, sungguh efektif untuk menarik perhatian dan memberikan semangat serta dorongan pada yang ditanya untuk dia membuat persiapan, kerana sudah pasti apabila orang tersebut balik bertanya, pasti ada perkara yang sangat penting. Baik, sekarang kita baca kembali hadis ini dan kita akan ambil faedah daripada soalan Nabi SAW pula kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Muaz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Qultu ya Rasulullah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, bagi tahu aku, bi amalin, bagi tahu aku suatu amalan, yudkhilunil jannah, amalan itu yang akan memasukkan aku, yudkhiluni al jannah, masuk mana? Masuk ke syurga. Wa yubaiduni anin nar atau minan nar, dan amal tadi juga akan menjauhkan aku daripada neraka. Maknanya soalannya komplit, positif dan negatif, maka sempurna soalannya. Bukan saja masuk syurga, tapi ada taukid, iaitu dijauhkan daripada neraka. Maknanya apa? Sebab nanti akan ada orang yang masuk syurga dulu, dan ada orang yang masuk neraka dulu, kemudian dikeluarkan daripada neraka, baru masuk syurga. Jadi soalan ini apa? Maknanya istilah, dalam istilah kita panggil do right things right first time all the time. Bila baling saya dan jat tu ataupun panah, mesti terus kena di tengah, tak nak sipi-sipi, apatah lagi keluar daripada kawasan itu. Maknanya apa? Buat perkara yang betul dengan betul petang kali selama-lamanya. Jadi beramal amal yang betul, dengan amal itu terus masuk syurga, tak ada lagi untuk diperbetulkan nanti. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kesilapan, dan akhirnya apa? Masuk neraka dulu, sebab tak comply itu di requirements yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qal, lalu jawab Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, laqad, sesungguhnya engkau telah bertanya satu soalan yang sangat agung, yang sangat penting. Ni soalan penting, bukan soalan sepele. Maknanya kecerdasan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam mempersiapkan soalan. Wa innahu la yasirun ala
Wa innahu, dan sesungguhnya ya hal itu la yasirun, mudah. Ala, bagi siapa? Man, orang yang yassarahullahu ta'ala alaih, iaitu orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya atau baginya. Ya, lalu Nabi SAW menyebutkan ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ta'budu, engkau beribadah. Ya, beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Pada masa yang sama, la tusyriku, dan jangan engkau ya menyekutukan Allah bihi, dengannya, syai'a, sesuatu apapun. Ya. Wa tuqimus shalah, ya, dan engkau menegakkan solat. Wa tu'ti, yakni memberikan, dan engkau memberikan apa? Ya, az-zakah, keluarkan zakat. Wa tasumu, dan engkau berpuasa. Bila? Ramadan, pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji. Haji ke mana? Haji ke Baitullah il Haram. Sebab ada orang ajaran sesat. Haji dia di Pulau Pinang, itu ajaran mat matahari, ajaran sesat, keluar daripada agama. Ada lagi sakit baki dia. Dia solat bukan menghadap kiblat, dia solat menghadap ke matahari. Tu dipanggil ajaran mat matahari. Jadi hajinya di situ. Pergi ke Pulau Pinang. Tu. Ya, ada, masya-Allah, sampai tahap gitu sekali orang boleh sesat. Bahagian yang pertama ni, jawapan Nabi SAW telah kita jelaskan pada pertemuan pagi ini. Pagi tadi. Iaitu majlis yang siri yang pertama untuk majlis pembacaan dan mengambil faedah daripada Al-Hadis At-Tasi' wal 20. Baik, sekarang kita akan masuk penjelasan yang kedua. Iaitu kata Nabi SAW, thumma, kemudian Nabi SAW berbalik pula tanya. Thumma qala, ala adulluka, ala, mahukah adulluka, engkau. Ya, aku tunjukkan pada engkau, ya, bagi tahu pada engkau ni, nak tunjuk apa? Adulluka, dalla. Ya, tunjuk. Nak tunjuk apa? Ala abwabil khair. Ya, kata Nabi SAW, mahu tak kalau aku tunjukkan pada engkau, iaitu pintu-pintu kebaikan. Abwab, pintu-pintu. Ya, babun, abwabun. Ya, pintu-pintu kebaikan. Nabi SAW tanya, langsung Nabi SAW bagi jawapan. Tu. Ya. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai, junnah. Puasa. Nabi SAW menggunakan dengan puasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah tudfi'u, memadamkan, al-khati'ah, kesalahan. Mana maksiat, dosa. Maksiat, kesalahan mengakibatkan dosa bila melanggari syariat, perintah Allah. Kama yudfi'ul ma'un nar. Ya, kama sebagaimana, seperti. Yudfi'u, memadamkan, ya, air, al-ma', ya, kepada api. Jadi Nabi SAW sebut ya tentang sedekah tu, dia ada keistimewaan. Ya. Puasa keistimewaannya sebagai apa? Perisai, pendinding, shield, to shield ourselves from those bad things, poisonous act dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskan. Dan sedekah pula apa keistimewaannya? Dia dapat memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan. Seperti mana api dipadamkan oleh air. Ini luar biasa. Maknanya puasa tu bersifat dingin, sejuk. Tu. Jadi kepanasan akan terturun suhunya dengan dia. Jadi boleh kita faham secara metafora, puasa tu adalah menahan hawa nafsu, betul kan? Bukan metafora, dah hakikat. Sebab menahan kelajuan speed blood in our vessel. Mengurangkan kelajuan. Jadi syaitan pergerakannya jadi perlahan. Inaktif. Kalau aktif pun letih dia duduk dalam badan kita. Ya, sebab makin lajunya peredaran darah, makin lajulah dia, sebab laluan highway dia clear. Itu bahasa kita. Ya, masya-Allah, Allah jadikan syaitan ni boleh berada dalam badan kita. Ya, maka macam mana nak lawan musuh ni? Dia berlari kencang, laju. Dan tumpuan dia kepada mana? Ke hati. Tu hati tu kalau bersih, dia tak akan dapat masuk. Kalau kotor, itulah rumah dia. Dan telah berlalu penjelasan tentang hadis ini, masya-Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, wasolatur rajuli, dan solat seorang itu di saat pada jaufil lail, tengah malam. Summa tala, kemudian Nabi SAW baca ayat Quran yang kita baca, tatajafa juhum anil madaji' tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalam surah As-Sajdah ila akhir ayat.
hingga kepada bima kanu ya'malun. Ya, kemudian Nabi SAW ya summa qala. Yang itu kita berhenti dulu. Nanti kita sambung. Itu adalah soalan kedua Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Baik, sekarang kita akan lihat soalan Nabi SAW kepada berbalik soalan. Ya, kepada siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Setelah Muaz jelas, iaitu perkara pokok wajib nak masuk syurga, amalkan. Iaitu engkau beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun, melaksanakan solat, ya, keluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Baik, sekarang Nabi SAW memberikan faedah tambahan, iaitu dipanggil ibadah nawafil. Ya, ibadah-ibadah sunat yang sangat dituntut untuk dilakukan. Dan ini akan menaikkan darjat seseorang ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ingat, jauh dekat seseorang itu, seorang mukmin kepada Allah itu berbeza-beza. Makin dia meningkatkan amal solehnya di samping yang wajib, maka dia makin dekat dengan Allah. Dan nanti di negeri akhirat dia akan mendapat imbalan yang berbeza daripada orang yang hanya berbuat yang wajib. Sama dapat syurga, tapi berbeza tingkatan. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini tentang sifat syurga, di antaranya dia bertingkat-tingkat. Berapa ada tingkatan? 100. Yang paling tinggi, yang paling pertengahan, di atasnya adalah Arsy Ar-Rahman, daripadanya mengalir sungai-sungai ke dalam syurga, iaitu ya syurga Firdaus. Sebab itu Nabi SAW suruh kita diperintahkan minta. Ya. Apabila kamu meminta, mintalah syurga Firdaus. Itu tingkatan yang paling hebat, yang paling agung. Di mana disitulah duduknya 4 tingkatan manusia yang selalu kita akhiri setiap kuliah. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik. Baik. Jadi sekarang faedah tambahan Nabi SAW yang diberikan kepada ya Muaz bin Jabal radhiyallahu an adalah diterangkan, ala adulluka ala abwabil khair. Mahukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Jadi kebaikan tu ada pintunya. Maksudnya banyak. Jalan-jalan kebaikan tu tak terhitung banyaknya. Dan ini telah kita ambil faedah pada hadis yang keberapa? Hadis yang ke-27. Ya, kebajikan. Al-khair sama dengan al-bir. Ya. Tu. Begitu juga hadis yang selepas itu tentang sedekah. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Semua perkara ma'ruf, perkara baik itu adalah sedekah. Semua kebajikan, semua al-khair, semua al-bir adalah sedekah. Dan Nabi SAW bagi contoh. Dalam banyak-banyak tu albir yang menduduki tangga yang utama setelah yang wajib apa? Lalu Nabi SAW memberikan iaitu jawapannya. Yang pertama dia adalah as-saumu junnah. Ini adalah ibadah sunnah yang agung setelah yang wajib. Ya. Dan amalan sunnah inilah yang membezakan seseorang itu kedudukannya di sisi Allah sebagaimana kita sebut. Dan dalam Al-Quran Allah menjelaskan ya, orang-orang mukmin ni, orang yang beriman ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan, 3 jenis. Dan itu nanti boleh relate dengan muslim, mukmin dan muhsin. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan. Summa, kemudian Aurasnal kitab, kami wariskan kitab kepada siapa? Yaitu orang yang kami pilih. Ya, allazi nastafaina min ibadina. Pilih ya daripada hamba-hamba kami. Ya. Faminhum, lalu di antara mereka itu ada yang siapa mereka itu yang dipilih? Yang pertama, zalimun li nafsi. Yaitu mereka yang menzalimi diri sendiri. Zalim. Apa makna zalim itu? Sebagaimana kata Ibnu Katsir, iaitu mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan, berlaku dosa, tapi tetap mereka seorang Muslim, lalai dalam menjalankan kewajipan, bahkan melakukan perkara-perkara yang haram. Ini adalah orang yang menzalimi diri. Kita dah belajar kan sebelum ni hadis tentang hadis qudsi. Ya Allah,
melarang berbuat zalim kerana Allah dia tidak zalim. Tu. Zalim di situ apa? Ya, kita dah belajar 3 kezaliman. Baik rujuk kembali pada kuliah yang telah berlalu. Jadi hadis ini saling berkait erat. Kemudian kelompok kedua siapa? Wa minhum muqtasidun, iaitu yang pertengahan. Ini siapa mukmin yang pertengahan? Yang tadi, yang telah menunaikan kewajipan yang pertama yang Nabi SAW jawab terhadap soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Iaitu orang yang pertengahan adalah mereka yang melaksanakan yang wajib-wajib. Yang wajib buat dia. Kemudian menjauhkan yang haram. Ya, tetapi terkadang mereka kerap meninggalkan perkara yang sunnah. Sunnah-sunnah yang sunat. Ya. Dan mereka terjauh daripada yang makruh. Itu adalah tingkatan kedua. Wajib dia buat. Tapi sunnah-sunnah ni yang sunat tak berapa bersungguh. Sikit-sikit aja. Ini kan rugi. Ya. Masuk syurga. Tapi tingkatannya tak sama dengan yang ketiga. Yang ketiga siapa? Iaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Iaitu orang yang sabiqun. Sabiqum bil khair. Mereka yang lebih dulu berbuat kebaikan. Lebih awal, maknanya mereka adalah orang yang terkedepan. Ya, apa ciri mereka itu? Iaitu mereka berlumba-lumba. Ya, orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan. Mereka selalu dia melaksanakan yang wajib-wajib. Yang wajib sudah tentu. Dan mereka berusaha untuk menambah amal-amal mereka dengan amal-amal yang sunnah, yang sunat. Dan meninggalkan yang haram dan makruh. Yang haram sudah tentu. Yang makruh pun dia jauhkan. Ya, perkara-perkara yang boleh membawa kepada perkara makruh. Makruh yang dia benci tapi tak berdosa. Ya, itu pun semua dia tinggalkan. Tak nak. Jadi 2 saja dia buat. Tegakkan yang wajib. Tegakkan yang sunnah. Kemudian tinggalkan yang haram. Tinggalkan yang makruh. Ini mereka adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, level para wali-wali. Wali yang dekat dengan Allah. Dan berbeza-beza juga tingkatan manusia itu. Bergantung kepada amalan-amalan sunnah yang mereka lakukan. Di sini Nabi SAW memberikan amalan yang mula-mula ni, amalan sunnah ni, yang sunat, iaitu puasa sunat. Jadi bahagian kedua berkaitan dengan amalan sunat. Ya, dan puasa. Ya, puasa. Dan puasa kita tahu puasa sunat. Ya, selain daripada puasa wajib pada bulan Ramadan, ya, Allah Ta'ala telah mensyariatkannya. Ya, dan barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk melakukannya, maka dia akan dimudahkan. Sebab itu penting tu perkataan Nabi SAW, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Barang siapa yang dimudahkan atas dia tu, maka dia akan mudahlah untuk buat ibadah. Yang wajib dia buat, itu dah biasa dah, steady dah, alah bisa, tegal biasa. Nak buat yang sunat ni yang susah. Contoh puasa, bukan senang. Ya. Puasa ni banyak jenis, pelbagai, boleh buat pilihan. Ya, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Puasa sunat. Ya, apa puasa sunat cuba sebut Rumaisah? Contoh puasa sunat. Puasa Isnin Khamis, bagus. Rufaidah. Puasa 6 pada bulan Syawal, bagus. Lagi? Puasa pada hari-hari putih. Yaumul baik. Ya, iaitu 13, 14, 15 kalender Hijrah, bukan kalender Masihi. Jadi kita kena tahu kalender Hijrah. Sebab di situ dia atur urusan agama, ibadah. Puasa apa lagi? Puasa pada hari Ashura. Ya, tanggal 10 Muharram. Ya, pada bulan Muharram. Puasa pada hari Arafah. Ya, selain daripada jemaah haji tak disunahkan. Kita ni yang tak pergi haji ni. Ya. Kemudian puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan memperbanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Bukan bulan Ramadan tu haji. Tu nampak. Dan kita telah belajar bab ni. Khususnya puasa, iaitu 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW melakukannya. Ya, boleh dibuat di awal, di tengah, di hujung. Mana-mana boleh. Itu terbuka. Tapi yang khusus adalah pada 13, 14, 15. Jadi sekurang-kurangnya seorang itu naklah dia berpuasa 3 hari dalam sebulan. Sekurang-kurangnya. Kalau dia tak boleh buat semua. Isnin Khamis tak mampu. Ya, jadi dia ambil Isnin aja. Setiap Isnin dia puasa. Memang sudah. Dapat 3 kali cukup lah. Dan itulah sebenarnya yang dipesankan oleh kepada orang yang tak mampu. Siapa tak mampu? Bukan tak mampu macam kita, tak mampu ada sebab. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah 3 perkara, jangan tinggalkan.
Sejak daripada itu sampai Abu Hurairah meninggal, kalau tak silap berpuluh tahun, tak pernah tinggal Abu Hurairah dengan 3 wasiat Nabi SAW. Apa dia? Iaitu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian solat duha 2 rakaat. Kemudian solat witir 3 rakaat sebelum tidur. Sebab Abu Hurairah dia sibuk dengan ilmu hadis. Capek dia, letih dia. Jadi dia tak bangun malam. Jadi Nabi SAW bagi pilihan dia. Maka dia solat witir 3 rakaat sebelum dia tidur. Menyamai dah. Sebab ada orang malam dia tak solat malam, tapi dia sibuk dengan ilmu. Dia tulis kitab, dia menyelesaikan masalah, dia berfikir, dia tulis kitab tafsir. Para-para ulama ada di antara mereka menghabiskan seluruh usia malam untuk menulis kitab. Barangkali siang sibuk, siang pun tulis kitab, siang mengajar, siang bekerja. Jadi malam masa yang paling produktif untuk dia tulis kitab. Jadi sebagai gantinya, kalau dia tak mampu untuk bangun malam, dia bangun malam. Tapi dia beribadahnya, ibadah iaitu dalam sudut ilmu. Jadi Nabi SAW pesan, iaitu solat witir 3 rakaat. Maka Abu Hurairah buat 3 perkara ini sampailah dia meninggal. Masya Allah, ini amalan yang sangat agung. Jangan tinggalkan. Jadi puasa ada perisai. Kenapa puasa ada perisai? Sebab tu kita lihat, puasa ni adalah salah satu amalan yang sangat efektif untuk membentuk peribadi. Character building, personality plus dia panggil. Sebab itu orang-orang yang gagal memiliki akhlak yang buruk, jalan keluar dia adalah hendaklah dia berpuasa. Di samping yang wajib dia puasa sunat. Tapi kalau puasa sunat juga dia akhlaknya tetap buruk, maka sungguh dia berada dalam kerugian yang sangat nyata. Sebab itulah para ulama kata apa? Jika Allah murka kepada seseorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memperlakukannya di waktu-waktu terbaik, di tempat-tempat terbaik, masa-masa terbaik, di usia-usia terbaik, tapi dia melakukan amalan terburuk. Rugi tak? Dia duduk dalam majlis ilmu, masa terbaik dah, tapi dia memiliki niat jahat, nak mencari-cari kesalahan orang yang berceramah. Kemudian menulis-nulis pula ucapan-ucapan yang jahat, bahasa-bahasa yang tercela, akan nanti datang kemuncak daripada wasiat Nabi SAW. Sungguh dia mendapat kemurkaan Allah. Yang sepatutnya ketika dia duduk dalam majlis, dia beri perhatian, dia dengar. Bukan dia memberi komentar negatif dan sebagainya. Dan komentar itu belum tentu benar. Bahkan khawatir komentar yang dia berikan itu nanti akan membinasakan dia di negeri akhirat. Sebab dia sedang mengkomentar terhadap sesama manusia. Kita dah sebut, dosa yang Allah Ta'ala tak akan tinggalkan, yang menyebabkan seorang itu muflis di negeri akhirat, sesama manusia. Dan dosa yang paling besar yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-lisan. Nanti akan datang penjelasannya. Bila kita sebut lisan di zaman sekarang, dia adalah sinonim dengan tulisan. Tak dapat terpisahkan dah di zaman sekarang ini. Baik. Jadi puasa adalah perisai. Sebab itu di dalam hadis disebutkan, as-siyamu junnah, faman kana sha'iman fala yarfuth. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang berpuasa, maka dia tidak boleh berkata buruk. Ni menghumbar perkataan-perkataan yang jelek. Kemudian fala yarfus wala yajhal. Tidak boleh berkata perkataan-perkataan yang buruk, membodohkan dan sebagainya. Tulis membodohkan orang, menghina orang. Ni bukan akhlak Islam. Ni adalah akhlak orang jahiliah. Tapi sayang umat Islam di zaman sekarang, khusus bila mereka tidak bersetuju dengan seseorang, mereka mengungkapkan perkataan-perkataan kotor. Sungguh rugi sekali. Dan perkataan kotor ini memang enak untuk dihumbarkan, untuk ditulis. Nanti kita perincikan nanti tentang bencana lisan. Sebab itu puasa nak ajar kita tahan lisan. Amsik alaik, tahan atas diri kau. Apa dia ni? Ni lisan kamu ni. Sebab dia pedang yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Lisan, bahkan lisan boleh menyebabkan pembunuhan, boleh menyebabkan permusuhan, boleh menyebabkan bala bencana, malapetaka. Bukan hanya pada orang yang berucap, kepada orang yang mendengar dan seumpamanya. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebut, fa imru'un syatamahu au adzah falyakul inni shaimun, inni shaimun. Jika dia dihina,
dan diganggu oleh seseorang, maka hendaklah dia berkata, aku orang yang berpuasa, aku orang yang berpuasa. Jadi tengok, tarbiyah pada puasa ni, bulan Ramadan khususnya, dan puasa-puasa sunat, nak latih kita supaya jaga lisan. Orang hina jangan kita layan, biarkan dia. Sebab orang yang sering menghina menggunakan lisan dan tulisan, sebenarnya dia kurang perhatian, kurang kasih sayang. Dia nak dilayan. Ya, bila dilayan maka makin menjadi-jadi dia. Apatah lagi orang yang jahil. Bila berlawan, berdebat, berhujah dengan orang jahil, kita yang pandai ini pun jadi jahil. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah sebut. Aku kalau berdebat dengan orang jahil, ya, aku lebih suka berdebat dengan orang pintar sebab aku dapat manfaat daripada dia. Kalau aku berdebat dengan orang jahil, tak dapat manfaat apa-apa. Buat letih, buat habis masa je. Itu bahasa kita. Sebab dia jahil. Ya. Orang jahil tak rasa dia jahil. Itu namanya jahil murakkab. Tak tahu yang dia tak tahu, tapi dia nak masuk dalam pembicaraan. Maka jangan pedulikan, tinggalkan dia. Apa yang boleh kita buat? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, sebab dia bercakap dalam keadaan jahil, dipandu oleh emosinya yang tak terkendali. Emosi apa? Ammaratu bisu', daripada hati yang sakit. Maka kasihani, orang seperti itu perlukan rawatan segera. Tak ada cara lain, rawatannya Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Masya Allah. Sebab itu tak perlu. Kalau tidak menghabiskan masa, ya silap-silap kita mendapat dosa. Kan kisah pernah, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kan dicemuh, dia diam, betul kan? Ya. Tiba-tiba dia lawan. Nabi SAW bangun. Nabi SAW tanya, Abu Bakar radhiyallahu tanya apa? Tanya, kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau diam, malaikat yang tolong jawab bagi kamu. Tapi ketika kamu menjawab, maka malaikat pun berlepas diri. Ini kalau tak silap hadis tu, Masya Allah. Tapi kena cek semula. Ya, secara makna. Sebab itu, orang yang bercakap kotor, emosi, kita tahu dah latar belakang orang itu. Jadi jangan kita layan. Kita kasihan kepada dia, takut dia nanti lebih terbabas. Akhirnya membinasakan dia nanti di negeri akhirat. Sebab dosa manusia menghina, mengutuk, mencela dan pelbagai lagi, memberi gelar-gelar dan sebagainya yang tak syar'i, maka bagaimana dia akan dapat diampunkan di negeri akhirat? Sebab pemilik, orang yang dia tujukan hinaan itu tak mengampunkan dia. Ini bencana. Ya. Baik puasa. Jadi puasa adalah perisai. Ya. Dan ini, ya, kerap kali kita dengar tentang keistimewaan puasa, khususnya bila dibicarakan tentang puasa pada bulan Ramadan. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjadikan puasa itu bermanfaat. Jangan jadi berpuasa letih dahaga saja. Sebagaimana telah kita sebut pagi tadi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa. Hanya letih dan lapar saja. Ya. Dahaga. Ya. Lapar, dahaga, itu je yang dia dapat. Rugi tak? Rugi. Ya, baik. Yang keduanya adalah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi SAW, amalan yang kedua, amalan sunnah yang besar. Ya, dia satu sunnah sedekah ni wajib, satu lagi yang sunat. Iaitu sedekah, kata Nabi SAW, memadamkan kesalahan. Menghapuskan, erase, eliminate, ya, dispose. Ya, sebagaimana air memadamkan api. Api yang marak, menyala, bermaharajalela pun terpadam dengan air, menunjukkan betapa istimewanya air yang Allah berikan kekuatan padanya untuk memadamkan api yang sangat garang itu. Masya Allah. Ya. Jadi, ya, sedekah itu diperumpamakan seperti itu. Sebab apa? Sebab sedekah ni Allah nak latih kita supaya jangan ada perasaan, iaitu sikap, tabiat cinta kepada harta, yang kita panggil hubbud dunia. Kerana kenyataannya ramai orang terkena penyakit ini. Ini adalah racun yang mematikan pemiliknya. Kalau ada orang panggil haji bakhil. Haji dia. Pakai kopiah atas kepala tapi bakhil. Ada tak? Ada. Ya. Sebab itu kemuncak. Ya, sedekah ni adalah petanda seorang itu dia tidak cinta dunia. Tak sayang harta. Ya, di mana diperlukan maka dia mengeluarkan hartanya. Ya. Jadi sedekah, ya,
Mesej utamanya nak melatih kita supaya tidak menyintai dunia secara melampaui batas. Boleh cinta harta, memang kita cinta harta, betul kan? Letih-letih kita cari sayang. Ya, apa tanda sayang kita pada harta? Iaitu 2 jalan, 3 jalan tanda kita sayang pada harta yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, kita menjadi seorang yang pemurah. Tu tanda kita cinta harta sesuai syariat. Yang kedua, kita tidak berbelanja ke jalan kemaksiatan. Harta banyak Allah bagi, tapi digunakan untuk kemaksiatan. Itu tanda kita tidak bersyukur dengan anugerah harta yang Allah berikan pada kita. Bahkan mengundang dosa dan bala. Yang ketiga, tanda hati kita cinta pada harta sesuai syariat, iaitu kita tidak boros. Jadi maksudnya mafhum mukhalafahnya adalah tanda orang cinta dunia, cinta harta adalah kedekut, boros, dan guna harta dia untuk perkara-perkara kemaksiatan. Bila terkumpul 3 perkara ni, sempurna dia. Jadi orang yang berada di jurang kebinasaan. Sebagaimana yang berlaku pada siapa? Namrud. Bukan Namrud, Korun. Tu contoh yang paling utama lah, selalu ditunjukkan Korun kalau bab harta. Semua pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang kufur pada Allah, Firaun, Namrud dan sebagainya, ada semua pada dia. Kaya, tengoklah dia punya istana, piramid dia. Dikebumikan dia dengan emas, pakai mahkota emas semua. Banyak emas-emasnya. Bukan sekilo, 2 kilo, berkilo-kilo. Emas dulu bukan zaman emas sekarang. Emas sekarang cari-cari dapatlah bentuk-bentuk serbuk, batu-batu kecil. Dulu emas bertongkol-tongkol. Pure, origin, ori. Dileburkan lagi jadi jongkong besar-besar. Itu. Sebab tu Nabi SAW buat perumpamaan. Perumpamaan tentang para sahabat Nabi SAW. La tasubu ashabi, la tasubu ashabi. Jangan kamu cela para sahabat kamu. Jangan kamu cela para sahabat. Sekiranya kamu infakkan emas senilai setimbang gunung Uhud. Besar gunung Uhud tu. Tengok draw berapa kilometer tu. Emas satu bukit Uhud tu. Takkan sama. Kamu derma, kamu sedekah emas sebesar bukit Uhud, takkan sama dengan 1 mud atau separuh. Ni, para sahabat derma banyak ni sikit. Ambil gandum ke. Dulu gandum bagi apa? Yang suka-suka tu bagi apa? Sukatan beras bagi apa? Cupak. Satu lagi gantang. Put tu gantang. Tu cupak Nabi SAW ada. Dia tersambung sanadnya sampai sekarang. Tu cupak Nabi SAW. Tak. Mud, 1 mud. 1 mud. Kita bagi cupak lah kot. Banyak tu, separuh. Tak sama dengan sahabat bagi infak besar tu. Nampak tu? Tu nak tunjuk. Jadi orang yang kedekut, maka sungguh musibah. Sebab tu Nabi SAW ajar kita bersedekah. Sedekah in terms of general definition, apa saja kebaikan adalah sedekah. Betul kan? Kita dah belajar sebelum ni, sedekah. Tengok bagaimana orang-orang miskin datang pada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka mengadu? Dari sudut harta. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Pada hadis yang ke-25, datang orang miskin jumpa Nabi SAW, mengadu hal mereka. Bukan mengadu dalam kesusahan mereka, tak. Bukan mengadu dalam urusan dunia, tak. Orang sekarang mengadu dalam urusan apa? Dunia, tak salah. Tapi yang salahnya, dia juga tak mengadu dalam urusan akhirat. Kalau bab dunia ni cepat dia, tapi bab akhirat langsung tak ambil kisah. Ini bencana. Jadilah orang miskin seperti orang miskin para sahabat Nabi SAW. Mereka datang mengadu pada Nabi SAW sebab apa? Cemburu dengan orang kaya. Orang kaya yang bertakwa. Orang kaya iaitu Okia. Orang kaya ingat Allah, orang kaya ingat akhirat. Hebat tak Nabi SAW didik para sahabat? Tak ada para sahabat yang cinta dunia. Dia kaya, tapi kaya yang ingat akhirat, ingat Allah. Dia miskin, pun dia ingat Allah. Kalau zaman sekarang, macam-macam kategori ada. Yang lalai, kaya, menerusi jalan yang dilarang oleh Allah, rasuah, menipu, jadi smuggler dia, macam-macam lah, penyeludupan. Dia kaya berusaha jaga begitu. Peras ugut, gangster, scammer, macam-macam, perjudian. Kaya berusaha begitu. Macam mana dah bertakwa? Kaya ahli maksiat. Okla jadi dia. Orang kaya lupa akhirat, orang kaya lupa Allah. Bencana. Tengok hadis yang ke-25. Berkaitan dengan hadis ini. Zahaba ahlud dusuri bil ujur.
Orang kaya, mereka pergi. Yang mereka datang, mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi, ya, kaya mereka. Ya, mereka dapat bersedekah. Ya, orang kaya telah pergi dengan bawa banyak pahala. Itu mula-mula ucapan orang miskin tadi. Para sahabat Nabi miskin. Ya Rasulullah, orang kaya ni, mereka pergi dengan bawa banyak pahala. Ya. Tu. Mereka solat, kami pun solat. Ya. Mereka puasa, kami pun puasa. Memang itu kewajipan. Ini kan perkara yang pertama yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis yang ke-29. Tapi mereka dapat bersedekah. Ya, dengan kelebihan harta mereka. Maknanya kami tak nak sedekah apa? Nabi SAW yang pujuk para sahabat yang miskin, bagi berita gembira, good news. There must be an alternative for you. Ada jalan lain untuk kamu sama dengan mereka. Apa dia? Iaitu Nabi SAW bagi amalan, zikir-zikir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu semua sedekah. Ya, hubungan suami isteri juga sedekah. Tapi dalam hadis lain sebut datang semula. Orang kaya pun dengar apa yang kami buat, dia pun buat. Dapat juga macam kami. Macam apa lagi kami nak buat? Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bagi jawapan, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Itulah Allah itu yang memilih. Allah berhak memilih siapa saja. Tapi ingat, kita telah sebut hadis, orang yang diberi ilmu tak diberi harta. Dia ingin jadi seperti orang yang berilmu dan berharta, bertakwa di atas keduanya. Dapat pahala sama. Cuma kedudukan tetap tak sama. Betul kan? Tapi pahala sama. Kategori sama. Baik, kembali. Jadi secara ringkasnya adalah sedekah, ia adalah perkara yang akan dapat memberikan manfaat yang sangat banyak. Kerana sedekah ini adalah istilah sekarang dipanggil CSR. Corporate Social Responsibility dalam organisasi. Kewajipan sosial organisasi. Untuk membantu masyarakat. Pelbagai ada aktiviti dia buat. Bantu anak yatim, betulkan rumah orang susah, baiki dan sebagainya. Rupanya tengok, Islam dah ajar lebih awal. Sebab itu bersedekahlah. Ya, apa yang kamu mampu. Tak ada RM10, bagilah RM5. Tak ada RM5, bagilah RM1. Tak ada apa-apa, jangan menghina. Orang datang minta, jangan hina. Kita tak boleh bagi apa-apa, kata minta maaf, saya tidak ada apa-apa yang boleh diberikan. Saya tiba masuklah, saya hidang air. Ada air, boleh minum. Ni air urin, boleh minum. Bismillah. Hiburkan dia. Berbasa-basi dengan dia. Tanya dia khabar, duduk di mana dan sebagainya. Minta alamat rumah dia. InsyaAllah satu hari nanti bila Allah berikan kelapangan rezeki, kita boleh bagi pada dia. Betul kan? Boleh bagi, dah tahu rumah, boleh pergi, atau kita post pada dia. Pada hari dia minta, kita tak dapat tunaikan. Sebab kita pun tidak memiliki. Tu. Dan yang terbaik, sedekah yang terbaik apa? Iaitu paling minima, kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu remehkan satu perbuatan kecil walaupun menunjukkan wajah yang ramah pada seseorang. Sebab itu seorang Muslim, wajahnya adalah menceriakan, mendamaikan. Bukan sawo pelam, ketat aja, tak. Ya, walaupun di depan musuh, tetap dia dapat readjust wajah dia, recalibrate supaya nampak senyum, tenang, lapang. Lontarkan sebuah senyuman yang paling hangat daripada lubuk hati yang paling dalam. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, melontarkan sebuah senyuman yang paling hangat daripada lubuk hati yang paling dalam, penuh keikhlasan pada saudaramu adalah sedekah. Jadi tidak ada alasan. Orang miskin, Allah bagi dia alternatif. Tak boleh dengan harta benda, dia boleh bersedekah dengan perbuatan-perbuatan al-khair atau al-bir, kebaikan. Jadi cakupan kebaikan ni banyak sekali. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah letakkan satu bab, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Di dalam kitabnya, kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu secara ringkas. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut amalan yang menduduki tangga ketiga. Yang pertama apa tadi? Puasa sunat. Yang kedua adalah sedekah. Semua orang mampu. Ya, menolong seseorang, menaikkan dia di atas kenderaan adalah sedekah. Mengangkat barang di atas kenderaan adalah sedekah. Macam-macam ni. Ya, segala kebaikan semuanya adalah sedekah. Ya, kemuncak sedekah adalah apa tadi? Iaitu dengan harta benda, wang ringgit dan seumpamanya. Yang ketiga adalah wasalatul rajuli fi jawfil lail. Iaitu solat seorang di tengah malam. Ini istimewa. Sebab apa?
sebab dia dapat mengorbankan tidurnya yang enak untuk dia bangun dan bermesra-mesraan dengan Allah Ta'ala sebagai sang kekasih. Masya Allah, nikmat ni kalau orang boleh bangun malam. Tak dapat bangun malam seluruhnya, 1/3-nya. Tak dapat juga, sekurang-kurangnya beberapa minit sebelum azan dikumandangkan. Sebab itu di antara waktu yang sangat mustajab doa untuk kita memohon keampunan kepada Allah, iaitu waktu sahur. Tu. Jadi ini di antara perkara yang hendaklah kita berusaha. Ya, kita berniat. Ya, mudah-mudahan satu hari Allah berikan kita kemudahan untuk bangun lebih awal. Tapi nak bangun awal bagaimana kalau tidur lewat? Kalau dia tidur lewat disebabkan dia melakukan perkara makruf, seperti tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibuk dengan ilmu, begitu juga para ulama yang sibuk ya menulis kitab dan berbagai. Para ulama kadang-kadang bangun malam tu dia solat 3 rakaat aja witir. Kemudian dia tulis kitab. Dia membahas sana, membahas sini. Ya. Maka itu adalah amal soleh. Jangan kita tidur lewat, bangun lewat, ya solat witir 3 rakaat pun tak buat. Apa yang kita dapat? Ya, sekurang-kurangnya kalau kita tidur lewat itu dengan mentelaah kitab, buat persiapan untuk mengajar dan sebagainya, maka itu dapat pahala. Tapi kalau tidur lewat, bergadang di depan handphone, tengok satu-satu filem, ya macam-macam dia buat di situ, bahkan melanggar perintah Allah ketika bersendirian, lagi besar ancaman Allah. Tidur dalam keadaan maksiat, kalau ditakdirkan mati dalam maksiat, macam mana nak dapat husnul khatimah? Ingat, ini perkara penting. Jangan kita tutup tidur kita dengan perkara maksiat. Ingat. Ya, perkara maksiat seperti apa? Belum nak tidur lagi, duk baca mesej. Ya, duk jawab sana, jawab sini, benda-benda dunia. Jangan. Walaupun dia perkara mubah, katakan tak masuk dalam maksiat, biar kita tutup tu dengan apa? Tutup. Ya, off handphone kita, tutup dengan kita baca Quran ke, walaupun beberapa ayat, atau kita tutup dengan membaca kitab, buku-buku, ya, atau dan yang paling utama sebelum kita tidur kita baca macam-macam ayat-ayat, wirid-wirid yang diajar oleh Nabi SAW sebelum tidur. Jangan pakai tidur begitu saja. Dan niat untuk bangun awal. Kalau bangun lewat, bangun-bangunlah dah azan, dah dapat pahala sebab ada niat. Tapi kalau waktu tidur lewat tu datang ke alasan, esok bangun lambat ni sebab tidur lewat. Macam mana? Dia dah set dah minda dia nak bangun lewat, memang lewat sungguh. Ya. Sebab itu solat malam memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan dia adalah pakaian orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, sebab itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan waktu terbaik melaksanakan solat tahajud, ya, qiyamul lail, solat malam, iaitu di tengah malam. Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Ya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Paling mustajab lah maksudnya. Ya, qal jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubat, iaitu di tengah malam terakhir dan setelah solat wajib. Ya. Jadi Nabi SAW juga sebut afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama solat setelah solat wajib adalah solat malam. Ini qiyamul. Sebab tu Nabi SAW dalam mukim, dalam musafir, 2 solat yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Solat sunat. Solat apa? Malam. Solat malam dan solat apa? Bukan witir. Solat malam tu witir sekali lah. Qobla fajar. Solat sebelum subuh tu 2 rakaat. Sehingga Nabi SAW kalau tertinggal, qadha. Ya. Dan kalau orang sudah biasa dia solat malam, tiba-tiba dia tertinggal, dia lupa atau tak sengaja, letih, tertidur, dia ganti dengan apa? Solat duha. Kalau dia, sebab tu ulama buat perbincangan, solat duha ni dia tak dituntut seperti solat malam, kecuali kalau dia solat malam terlupa, tertinggal, maka dia ganti dengan solat duha dia. Jadi terangkat dah, sebab malam tu lebih utama. Sebab tu kalau kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah kan, Nabi SAW kalau tak solat malam, Nabi SAW ganti dengan solat duha. Kalau malam, witir. Kalau contohnya Nabi SAW solat 11 itu maksima, ya, atau 13, 2 solat ringan. Nabi SAW ketika solat duha berapa? 12. Jadi 12 jadi genap. Ya. Sebab solat malam dia witir. Tak ada solat malam 6, 4, tak ada. Dia mesti witir sekurang-kurangnya 1.
Ya, paling ringan slow average 3. Itu yang diwasiatkan pada siapa? Pada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kalau dia tertinggal, kalau malam dia biasa solat 11, maka siang dia solat 12. Solat duha. Itu sudah kita jelaskan. Perbincangan dalam Syama'il Muhammadiyah tentang sifat ibadah Nabi SAW, iaitu tentang sifat solat Nabi SAW pada waktu malam. Masya Allah. Wadih sekali, ya, jelas. Ya. Kemudian Nabi SAW beri rangsangan pada kita. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu za'bus salihina qablakum. Hendaklah kamu. Alaikum. Tu, hendaklah kamu. Ya. Mengerjakan qiyamul lail. Ya, kenapa? Kerana qiyamul lail itu fa innahu za'bus salihina qablakum. Dia adalah amalan, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Pakaian para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab indahnya dapat bermunajat pada Allah. Malam yang tenang, jiwa yang tenang. Ketika itulah hati menjadi lembut, dapat mengalirkan air mata, mengadu pada Allah. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat. Siang tak sempat. Siang hati jadi keras. Sebab apa? Tersibukkan dengan urusan dunia. Macam kita sibuk duduk di jalan raya, lalu lintas, simpang siur, kiri kanan. Ya, kena fokus pada dunia. Tapi malam, kesibukan dunia sudah diangkat. Ya, masa kita bersendirian dengan Allah untuk kita bermunajat. Sebab itu salah satu kelompok yang akan mendapat naungan Allah nanti di negeri akhirat, naungan arah di bawah arasy Allah, apa? Seorang lelaki yang bangun di tengah malam, mengalir air mata dia, mengenangkan banyaknya dosa. Dan kita sebagaimana kita telah sebut pada hadis sebelum ini, iaitu kita ni adalah pelaku-pelaku dosa. Ingat hadis-hadis yang kita telah jelaskan. Ya, kullu bani Adam khata', khairul khata'i at-tawwab. Anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan bertaubat pada Allah. Tapi itu hak yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau hak berkaitan dengan manusia, kena cari orang yang kita bersalah dengannya. Ini yang paling payah ni. Dan inilah penyebab manusia masuk neraka banyak. Sebab apa? Kesalahan sesama manusia. Nanti kesalahannya di mana? Itulah Nabi SAW sebut kemuncaknya adalah al-lisan nanti. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan wahwa kurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsm. Ya. Ibadah pendekat pada Allah Azza wa Jalla, penghapus kesalahan-kesalahan dan pencegah dari dosa. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah. Firman, sambung. Summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sambung. Tatajafa je kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Baik, cukup. Jadi inilah ayat yang dibaca oleh Nabi SAW setelah menjelaskan tentang iaitu solat malam. Ya, lambung mereka tu. Ya. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur dia. Ni, dia baring kan? Tidur, kita tidur tu kan? Jadi jauh daripada tempat tidur apa? Bangun. Kum. Al-Quran ada ayat kan? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Bangun, beri peringatan. Ya. Ni bangun untuk apa ni? Lambung mereka jauh dari tidur, dan bangun untuk mereka mendirikan solat malam. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Ini kan bermunajat, berharap. Dan solat itu adalah doa. Dan waktu itulah dia nak dapat mustajab doa. Lama dalam dia bersujud. Sujud lama berdoa kepada Allah. Atau pada tahiyat akhir. Ya, dan setiap sujud itu boleh lama-lama dia. Bukan nanti sujud yang terakhir tak. Di setiap sujud. Ya. Dan kita telah belajar tentang sifat solat malam Nabi SAW. Di antaranya sujud Nabi SAW, rukuk Nabi SAW, iktidal Nabi SAW itu sama panjang dengan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Makin lama makin kurang, tapi sama. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah. Berapa? 3 surah kan? Al-Imran dan surah apa lagi bersama? Anisa. Oh.
Rukuknya panjang macam tu. Ini memang Nabi SAW saja boleh buat. Punya lama rukuk. Panjang tu Nabi SAW berzikir, baca ulang-ulang. Maknanya penuh khusyuk. Mana dia merasa nikmat. Orang yang merasa nikmat dalam bermunajat kepada Allah, tak ada istilah letih dia. Tak ada istilah bosan, tak ada istilah penat. Macam kita lah solat tarawih di belakang imam yang baca Quran sudah panjang tu kan. Kita pula faham. Tak ada abur dia. Tak rasa apa. Tiba-tiba imam rasa, oh sudah dah imam. Aku tak puas hati bacaan tu. Panjang lagi lah. Tu nikmat tu. Dan bila kita dapat nikmat ni, khusus pada bulan Ramadan tu kan. Imam baca panjang. Nikmat tak? Biasa baca juz 30 ya. Juz Amma. Itu pun bukan yang atas tu. Amma yang tasa'alun anina ba'il azim. Bukan. Baca yang bawah. Alam tarukai kul huwallah. Allah, tak rasa nikmatnya pendek sangat lah kau dibaca. Bukan solat sirriyah. Solat jahriyah. Patut jahriyah tu panjang lah sikit. Pendek sangat. Sebab tu hafiz-hafiz ni penting. Baca pula sedap. Allahu Akbar. Nikmat tak? Syahdu dia. Tengok imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sekejap sangat kita rasa dia baca. Imam panjang sikit lah. Tapi imam yang faqih. Dia tahu di belakang dia penduduk seluruh dunia. Ada yang tua, ada budak-budak. Tu faqih. Sederhana. Kita orang muda memanglah kita hendak. Kita orang yang bertenaga ni, orang yang faham, yang bersemangat, memang kalau boleh, ya, sekali dia baca tu berapa juzuk pun tak apa. Tapi tidak. Ini imam yang faqih. Tapi kalau kita solat sendirian, kau panjang lah, panjang. Tapi pelik bila solat sendirian, express. Tak pula begitu. Sebab itu solat malam ni mengajar kita untuk memiliki keikhlasan. Orang yang bangun solat malam memang orang yang ikhlas. Lazimnya. Tapi boleh berlaku kebalikan dia kalau dia tertipu dengan syaitan. Pergi pejabat, mengantuk. Mat. Awal lagi mengantuk, tengah hari mengantuk, petang mengantuk, apa hal? Adalah. Yelah. Dah setiap hari mengantuk ni, kau ada penyakit ke? Tak. Habis apa kau mengantuk? Aku ni sebenarnya beginilah. Dia punya bukan dipa tu. Ada aku lah begini-gini. Aku sebenarnya solat malam. Jadi aku tidur tu, jadi rasa tak cukup tu yang mengantuk tu. Tu habis dah lah. Dia sembunyikan, rahsiakan. Sebab amalan sunat ni Nabi SAW suruh kita rahsiakan. Sebab kalau tidak, dia penyakit amalan sunat ni, satu dia yang paling musuh utama senang datang, riak. Itu dipanggil riak yang terselubung, tersembunyi, tanpa sedar. Amalan wajib orang jarang nak riak, sebab dia memang wajib. Bahkan dia terpaksa pula lawan. Jadi kalau ada orang ditegur, kenapa tak pergi solat berjemaah? Saya ni sebenarnya tak khawatir lah. Kenapa? Takut orang kata riak. Amboi alim sangat pergi masjid. Yang itu kena lawan. Walau riak datang kena lawan, pergi walaupun riak. Tapi kalau amalan sunat, kalau datang riak, tahan dulu. Ya, amalan sunat. Sebab itulah solat sunat Nabi SAW ajar kita solat di rumah. Qabliyah ba'diyah jika memungkinkan. Ya. Puasa sunat. Ya, puasa sunat biasanya tak ada masalah kalau orang tanya. Sebab apa? Dia berkaitan dengan orang ramai. Betul kan? Man, jom hari ni kita pergi belanja. Aku belanja kau ni. Dapat bonus. Kita sebut dia, minta maaf dah. Hari ni aku puasa. Bukan sebab dia nak tunjuk. Tak. Sebab dia nak menolak perlawaan. Jangan dia pula menipu pula. Tak apalah kau pergilah. Aku dah kenyang lah. Padahal dia puasa. Tu menipu. Padahal puasa larang. Berkata yang dusta. Jangan begitu. Cakap terus terang. Orang kita ni masalahnya dia tak berterus terang. Nak jaga hati. Macam orang jemput kita kahwin lah. Kenduri kahwin. InsyaAllah saya datang. InsyaAllah. Kalau tidak ada aral. Jangan kata begitu. Ya, kalau dah tahu dah pada hari tersebut, kita kena balik kampung, kena ada kenduri. Kenduri adik kita nak kahwin. Kawan kita jemput. Berbetulan qadarullah hari yang sama. Kita kena kata kepada dia. Tak perlu jaga hati. Dan itulah sebenarnya jaga hati yang sebenar. Iaitu apa? Jujur, menyatakan. Minta maaf, Mat. Aku pada hari itu ada kenduri juga. Kenduri adik aku. Jadi aku kena balik. Semoga kenduri kau berjalan dengan baik. Diberkati. Ramai orang datang. Dan insyaAllah berjalan dengan lancar. Mumtaz. Tu. Nita. Kawan tu bukan main lagi lah. Kau tahu tak tadi aku jemput Tok Guru tu. Pak Kiai tu, Pak Habib tu. Dia kata nak datang. Tengok-tengok pada hari tu tak datang. Sedih tak? Dah bertahu dah ni. Promosi habis dah beritahu orang. Tok Guru nak datang. Ustaz nak datang. Tok Guru nak datang. Ketua kampung. Adun nak datang. Rupanya tak. Tak datang dia.
Rupanya dia ada 10 duri nak pergi. Kena beritahu. Tu terus terang. Ya, ada benda kita kena berterus terang. Ada benda kita kena sembunyikan. Dan mereka menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Ni kaitan dengan tadi amalan sedekah. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat. Allah akan berikan ganjaran. Al-jaza'u minal jinsil amal. Ya, yang menyenangkan hati mereka, Allah bagi imbuhan, imbalan. Ya, in return. Dalam ilmu pengurusan dia kata apa? Kalau dalam dunia perniagaan, kalau kita tanya kenapa orang berniaga, ya, saya saja ke dia nak berniaga? Tak ada kerja, duit banyak, pergi daftar syarikat. Tak. Sebab dia nak, setiap orang yang berniaga mesti purpose dia nombor satu adalah to achieve certain set targeted ROI. Tahu ROI? Return of investment. Betul kan? Dia invest, dia labur, mesti dia nak untung. At least break even, at least dapat balik modal. Jangan perniagaan buluh kasar. Modal hilang, untung besar. Betul? Niaga apa punya tu? Ni kita amalan-amalan yang disebut oleh Nabi SAW ni ialah bentuk perniagaan. Betul kan? Kita berniaga dengan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara. Allah membeli. Sungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin tu. Ya. Beli apa? Dengan jiwa dan harta mereka. Ya. Dan Allah bagi apa dia pada mereka? Jual beli tadi tu. Transaksi kita dengan Allah. Syurga. Dan disebut amalan yang paling utama, iaitu mereka berjihad. Mereka membunuh dan dibunuh. Berjihad di medan tempur. Muncak. Sebab tu datang nanti kemuncak amal. Soalan Nabi SAW yang kedua. Ya, ini baru soalan Nabi SAW yang pertama. Bonus yang pertama yang Nabi SAW khabarkan. Faedahnya hanya untuk Muaz bin Jabal ke? Radhiyallahu anhu. Tak, untuk kita. Sebab itu para sahabat ni tanya soalan pahala dia sampai hari kiamat. Dengan satu soalan tadi, dengan hadis ini. Itu baru satu soalan. Berapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi jadilah orang yang cerdas. Jadi kita sebarkan hadis ini. Kita hantar pada kawan-kawan kita. Dia buka je dah dapat pahala. Dia dengar tu bab lain. Dia dengar je lagi, dapat faedah, dia beramal. Ya Allah, berangkai-rangkai pahala kita dapat. Yang peliknya manusia dalam urusan dunia suka dia share. Ya, nak buat teh tarik 3 layer dia hantar. Nak buat kek lapis, nak tanam pokok bunga. Macam mana nak bagi bunga tu cepat. Ya, pokok berbuah. Macam mana nak bantutkan pokok, semua dia hantar. Tapi hal yang berkaitan dengan keuntungan di negeri akhirat, take for granted. There is no, ya, dia tak concern. Ni kaitan dengan hati ni. Ya. Jadi syaitan tu menipu kita, sibuk dengan urusan dunia. Hantar sana, hantar sini. Tapi dalam bab agama tak payahlah. Nanti kalau hantar kata orang kata aku alim pula. Nanti tengok dalam Facebook aku ada ceramah-ceramah pula. Nanti kawan-kawan aku tak minat. Dia fikir begitu. Kalau dunia tak ada siapa pun yang tak minat. Tak ada orang nak kata. Dia takut orang kata. Orang kata. Hidup di dunia ni, jangan peduli apa orang kata. Selama mana apa yang kita buat itu mendatangkan manfaat. Khususnya di negeri akhirat. Tapi banyak manusia tertipu dalam bab kebaikan yang mendatangkan manfaat di negeri akhirat. Apa orang kata nanti? Orang kata. Tu. Jangan peduli apa orang kata. Yang kita peduli apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kata. Itu yang patut kita peduli. Baik. Ya. Yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Nabi SAW bagi kesimpulan terhadap apa yang Nabi SAW khabarkan. Jawapan terhadap soalan Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri tanya, Nabi SAW sendiri yang jawab. Ini soalan bentuk cerdas. Ya, mana soalan penting. Teknik of asking question, salah satu cara yang efektif. Dia bertanya, dia jawab. Ya, baik. Jadi 3 amalan: puasa, sedekah dan solat malam. Sungguh ini adalah 3 amalan yang barang siapa Allah mudahkan bagi dia, maka dia akan dimudahkan untuk melakukannya. Ya, puasa barangkali ada orang sulit, tapi ada orang dia lembut dalam bab sedekah. Ya, kita belajar daripada orang tua-tua, orang kampung, Masya Allah. Ada di antara mereka luar biasa bersedekah, membantu orang. Jadi zaman sekarang kita lihat ada di antara mereka itu, Masya Allah, jauhnya telah meninggalkan kita dalam bab bersedekah. Ada orang yang kita ketahui, ada orang yang kita langsung tak tahu. Kenapa? Dia tak nak dia dikenali. Ini orang menduduki tangga yang paling dekat dengan Allah dalam bab bersedekah.
Dia beri, dia tak istihar, dia tak beritahu pun. Sebab apa? Dia khawatir kalau dia beritahu nanti, itu saya yang bagi. Dia hati dia bercakap. Bila dia berbicara sendiri, bencana. Sebab riak itu tak perlu ditunjukkan kepada orang. Sendiri riak, ujub, sum'ah. Dengan prestasi diri dalam melakukan amal-amal kepada Allah. Syaitan dia sangat cekap, very good, very smart syaitan. Istilah kalau dengan manusia nak setara, IQ paling tinggi lah. IQ dia paling tinggi dalam menyesatkan manusia. Apa tidaknya experience dia ribu-ribu tahun, tak tahu berapa tahun dah. Faham ni? Jadi sebab tu kena belajar ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu tentang jurus-jurus syaitan. Kena baca buku. Ya, para ulama kita tulis kitab-kitab khusus membahaskan teknik dan strategi ampuh untuk melawan tipu daya syaitan. Baik. Jadi ya, ini adalah 3 amalan yang sangat agung. Ya, bersedekah. Ya, rajinlah kita belajar bersedekah. Ajar anak-anak kita bersedekah. Kemudian ajar anak bila bersedekah mesti dengan adab yang tinggi. Contoh, kita pergi pasar malam, ada orang meminta sedekah, duduk atas jalan, pegang pot tu atau buat begini tangan. Kita bagi anak kita, kita ajar, jangan bagi duit dia bagi-bagi je, sekejap lagi dia bagi campak je. Dengan cara yang sungguh kurang ajar. Ajar anak, ni ambil duit RM5. Bagi pakcik tu, bagi salam dulu kat makcik. Assalamualaikum makcik, saya nak bagi makcik RM5. Letak atas tangan elok. Letak gitu. Dia pakai letak gitu. Tu kurang ajar namanya. Ini kadang-kadang kealpaan ibu bapa. Biar anak kita tu dalam keadaan merendah diri. Kerana yang dia bagi tu adalah orang tua. Mak dia barangkali, tok dia barangkali. Kita nak ajar dia. Ya. Dan kita ajar dia, kita sekali dengan dia. Itu yang terbaik. Kita sebut makcik minta maaf, saya suruh anak saya yang tolong bagikan. Sebab saya nak ajar dia supaya dia ada jiwa dan sifat untuk bersedekah. Makcik tu kata bagus, Masya Allah. Supaya makcik tu tak rasa hina. Budak-budak bagi duit. Tu kan. Ya, padahal cara kita tu, niat kita betul, tapi caranya salah. Boleh faham? Bagi makcik, ni ayah saya minta tolong bagikan. Beritahu ayah saya, bukan saya. Saya tolong bagikan. Ya. Bagi dia elok. Bagi salam dulu. Makcik, tu mak kita, tok kita. Faham? Jangan main pergi bagi begitu je. Ya. Dan bagi mesti tengok dengan wajah ramah. Jangan kita tengok dia tu, kita bagi dia tu, kita tengok dia second class. Orang yang rendahan. Jangan. Nampak penampilan dia begitu, barangkali dia masuk syurga dulu nanti pada kita. Doanya dia mustajab. Sebab orang seperti inilah Allah lambatkan, Allah tahan azab. Kita dah belajar sebelum ni, betul kan? Orang miskin yang bertakwa masuk syurga dulu daripada orang kaya 500 tahun lebih awal. Hitungan dunia. Masya Allah. Itu kita dah sebut. Ya, tentang bagaimana Nabi SAW pesan kepada siapa? Abu Zar radhiyallahu an. Tentang apa dia? Iaitu hendaklah kamu bergaul bersama dengan orang-orang miskin. Ya, ketika kita ambil faedah daripada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, Jundub bin Junadah radhiyallahu an. Masih ingat refer pada hadis tersebut. Ya, jadi selesai sudah ya tentang wasiat Nabi SAW, iaitu yang berbentuk soalan dan jawapan sebagai tambahan terhadap amal-amal wajib yang tidak boleh tidak seorang wajib menegakkannya pada dirinya, pada ahli keluarganya, dan menyampaikan kepada masyarakatnya supaya sama-sama menunaikan hak-hak Allah sebagaimana yang Allah peringatkan kita. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka, dan seterusnya. InsyaAllah banyak umur. Ya, malam nanti kita akan masuk pula tentang soalan Nabi SAW yang kedua. Dan Nabi SAW memberikan jawapan sekaligus. Ya, iaitu apa? Ya, Nabi SAW mengajukan soalan yang kedua. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanamih. Tu. Mau tak aku khabarkan kepada engkau tentang ya kepala. Tu, segala urusan bi ra'si. Kepala. Nabi SAW membawa kepala. Dan wa amudi, tiang. Wazir watu, puncak. Ya. Puncak ni wazir tu adalah punuk unta yang paling tinggi tu dipanggil wazir watu. Ya. Sanami, puncak dia apa? Islam tu puncak dia di mana? Al-jihad. Nanti akan datang penjelasan. Dan ini ada 3 lagi bentuk ya amalan yang sangat agung.
Iaitu Nabi SAW bagi jawapan. Ya, ini ada kesimpulan-kesimpulan juga terhadap seluruh ajaran Islam, iaitu Islam, solat dan jihad. InsyaAllah akan datang penjelasannya jika diizinkan oleh Allah. Semoga Allah mempertemukan kita kembali untuk mengambil faedah yang seterusnya daripada Al-Hadis Al-Tasi' wal Ishrun. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan dapatnya kita amalkan dan sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita kesemuanya nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang sangat besar jasanya kepada kita dalam menyampaikan ilmu menerusi hadis-hadis yang telah kita pelajari sampai saat ini dan hadis-hadis yang akan datang insya-Allah. Dapat kita kesemuanya bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.